Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam perdebatan, salam ukuah dan selamat bersidang ke semuanya. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini saya selaku Perdana Menteri merangkap di perwakilan kerajaan ingin menegaskan usul perdebatan kita pada hari ini dengan kadar 100%, iaitu penyertaan core curriculum, pemangkin kecemerlangan pelajar di atas premis, penglibatan pelajar dalam core curriculum, pemangkin kecemerlangan pelajar di bawah rasional sebagai ejen pengimbang yang dapat menyemarakkan potensi dan bakat pelajar. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya memulakan sembarang unjuran penghujaan, izinkan saya untuk mengupas definisi usul perdebatan kita pada hari ini supaya sidang Dewan sekalian tahu apakah yang perlu dibincangkan pada hari ini. Tuan Yang-Pertua, frasa yang pertama, penyertaan core curriculum. Menurut mantan Menteri Pelajaran Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin bin Hussein On, menakrifkannya sebagai perbuatan menyertai apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran serta nilai yang dipelajari. Frasa yang kedua, pemangkin. Kami takrifkannya sebagai faktor yang mempercepatkan sesuatu tindakan. Dan akhir sekali, kecemerlangan pelajar. Kami takrifkannya sebagai kecemerlangan pelajar dari sudut akademik, sosial dan kemahiran bersosial dan sahsiah. Tuan Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, secara kontekstualnya penyertaan core curriculum pemangkin kecemerlangan pelajar bermaksud penyertaan dalam apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukur dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran serta nilai yang dipelajari. Seterusnya, melonjakkan kecemerlangan pelajar dari sudut akademik, sahsiah dan kemahiran sosial seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Selesai definisi kami di perwakilan kerajaan, kini kita beralih pula kepada konsep pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, hujah kami pada hari ini adalah yang pertama, pengetahuan merentasi kurikulum. Yang kedua, penyuburan dan pemerkasaan potensi dan bakat pelajar. Dan yang ketiga, pembangunan modal insan secara holistik. Tuan Yang di-Pertua, rangkaian perdebatan kami pada hari ini cukup mudah. Saya selaku Perdana Menteri akan menyampaikan hujah saya yang pertama. Duduknya saya bangkit pula sendirikan dia yang kedua yang akan mengutarakan lagi dua hujah kemenangan kami di perwakilan kerajaan. Dan akhir sekali, Menteri yang kedua yang akan membidar kalau hujah pincang rapor pihak pembangkang dan seterusnya menegakkan premis kami di perwakilan kerajaan, iaitu penglibatan pelajar dalam core curriculum, pemangkin kecemerlangan pelajar. Lantas menyokong usul kita pada hari ini, penyertaan core curriculum, pemangkin kecemerlangan pelajar. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini kami di perwakilan kerajaan telah menetapkan beberapa penandaan ras yang akan menjadi hala tuju perdebatan kami pada hari ini. Yang pertama, penyertaan. Penyertaan yang kami maksudkan pada hari ini mestilah melihat kepada kehadiran penuh pelajar dalam menyertai aktiviti core curriculum. Yang kedua, penyertaan pelajar mestilah dalam 3 komponen mengikut peraturan-peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan, iaitu penyertaan dalam sukan dan permainan, penyertaan dalam persatuan dan kelab, dan yang ketiga, penyertaan dalam unit badan beruniform. Dan yang kedua, tumpuan juga harus diberikan kepada perkataan pemangkin. Kami katakan ia pemangkin kerana ia mempercepatkan proses kemenjadian pelajar. Lantas, penyertaan core curriculum, pemangkin kecemerlangan pelajar. Tuan Yang di-Pertua yang berhormat sidang parlimen sekalian, analogi kami pada hari ini cukup mudah, di mana kami andaikan usul kita pada hari ini seperti tapai. Tuan Yang di-Pertua, dalam proses penyediaan tapai, ragi merupakan bahan yang diperlukan. Apabila dengan adanya ragi ini, ia mempercepatkan proses penapaian tapai tersebut. Samalah juga dengan usul kita pada hari ini, dengan penyertaan pelajar dalam aktiviti core curriculum, secara tidak langsung ia memangkin kecemerlangan pelajar. Tuan Yang di-Pertua yang berhormat sidang parlimen sekalian, terima sajalah usul kita pada hari ini, penyertaan core curriculum, pemangkin kecemerlangan pelajar. Sekiranya tidak, kami cabar pihak pembangkang untuk bangun dan buktikan kepada sidang Dewan sekalian, sekiranya pelajar tidak menyertai aktiviti core curriculum, adakah falsafah pendidikan kebangsaan dapat direalisasikan dengan mudah? Itu yang harus mereka buktikan. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya meniti hujah saya yang pertama, ingin saya menegaskan sekali lagi premis kami di perwakilan kerajaan, iaitu penglibatan pelajar dalam core curriculum, pemangkin kecemerlangan pelajar. Lantas menyokong usul kita pada hari ini, penyertaan core curriculum, pemangkin kecemerlangan pelajar. Tenang-tenangkan diri anda, berikan tumpuan perhatian.
Uniti hujah saya yang pertama di bawah kata kunci pengetahuan merentasi kurikulum. Tuan Pertua, dalam hujah ini akan saya tambahkan pemahaman anda betapa penyertaan pelajar dalam aktiviti kurikulum menjadikan pengetahuan pelajar merentasi kurikulum. Tuan Yang Dipertua, seperti yang kita tahu, kurikulum merupakan elemen yang kedua selepas akademik dalam menghasilkan pelajar yang serba boleh. Kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan, yakni satu program pendidikan termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua ilmu pengetahuan bagi membantu memutu dan daya saing pelajar. Lantaran itu, kita mampu menangkis tanggapan bahawa kurikulum adalah sekadar aktiviti sampingan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut James Ali, mantan pengarah bahagian sukan seni dan kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia, mengatakan bahawa aktiviti kurikulum dianggap sebagai aktiviti kependidikan. Sebagai aktiviti kependidikan, program atau aktiviti kurikulum yang dilaksanakan bertujuan untuk merealisasikan dasar pendidikan kebangsaan dan dasar pembangunan negara, khususnya wawasan 2020. Silakan Yang Berhormat. Saya ingin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuktikan di manakah asasnya bahawa pelancaran kurikulum ini memberikan impak kepada pelajar. Perjelaskan Yang Berhormat. Tuan Yang Pertua, seperti tadi saya telah mengatakan bahawa kurikulum merupakan sebahagian kurikulum kebangsaan. Saya telah langsung semua pelajar diwajibkan menyertai aktiviti kurikulum, dan sebentar tadi telah kami tetapkan dalam penanda aras di mana penyertaan yang kami maksudkan pada hari ini, penyertaan kita lihat kehadiran pelajar yang penuh dalam menghadiri aktiviti kurikulum. Harap jelas. Tuan Yang Pertua, secara tidak langsung dengan penyertaan pelajar dalam aktiviti kurikulum, ia dapat melonjakkan merit serta peluang pelajar ke institusi pengajian tinggi seterusnya, membuktikan kecemerlangan pelajar. Selain itu, penyertaan pelajar dalam kurikulum membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan mengalami sendiri situasi yang diperolehi melalui pembelajaran secara hands-on. Mohon izin Tuan Yang Dipertua, selaras dengan prinsip pembelajaran kontekstual. Oleh yang demikian, penyertaan pelajar dalam kurikulum sangat perlu kerana ia mengandungi elemen-elemen pendidikan yang menjadi teras kepada keintelektualan secara beransur-ansur dan menyeluruh. Nah, sudah terang lagi bersulur, segala apa yang saya nyatakan sebentar tadi telah membuktikan bahawa penyertaan kurikulum pemangkin kecemerlangan pelajar. Dan Pertua Yang Berhormat pihak pembangkang, ingatlah, walau bergegar kota Baghdad, walau empangan masih sepi, pecah sekalipun, kami seangkatan di perwakilan kerajaan tidak akan sentiasa menyokong usul perdebatan kita pada hari ini, iaitu penyertaan kurikulum pemangkin kecemerlangan pelajar atas premis penglibatan pelajar dalam kurikulum pemangkin kecemerlangan pelajar. Saya selaku Perdana Menteri mohon untuk terus mencadang. Tuan Yang Dipertua, Kerajaan, Pembangkang, seterusnya sidang konsentrasi Parlimen sekalian. Assalamualaikum. Selamat bersidang kesemuanya. Yang Dipertua, kini tiba giliran saya, Menteri pertama yang akan berdiri untuk menjalankan dua gerak kerja. Pertamanya akan saya bidas segala hujah rapuh, pincang kosong ketua belakang kita. Seterusnya akan saya nyatakan dua lagi hujah kebenaran kemenangan kami, barisan kerajaan. Sebelum saya mengerak sebarang langkah, izinkan saya ulangi sekali lagi premis kami barisan kerajaan. Itu kami katakan penglibatan dalam kurikulum mampu memangkin kecemerlangan pelajar. Harap jelas semuanya. Yang Dipertua, izinkan saya pertamanya memindah semula definisi yang dipindah oleh Ketua Belakang sebentar tadi. Mereka memindah definisi atas perasaan Ketua Mangkin, sedangkan kami yakin percaya pemangkin sebenarnya adalah satu faktor mempercepatkan suatu tindakan. Sebagai contoh, pemangkin apabila kurikulum disertai, maka kecemerlangan pelajar akan lebih cepat dicapai dan mereka menyatakan perasaan membantu sebagai pemangkin. Sebenarnya mereka menyokong kami. Apabila kecemerlangan pelajar dibantu, itulah menunjukkan kecemerlangan kedua dipercaya oleh kurikulum. Lihat bincang barisan pembangkang serta pindaan semula definisi. Saya das untuk pembangkang kita yang Dipertua sedang Dewan yang saya muliakan, nampak jelas lagi nyata sahaja mereka pada hari ini ternyata tidak menerima kurikulum kebangsaan kita. Kurikulum adalah satu elemen penting, iaitu sebahagian daripada kurikulum kebangsaan bagi tambah nilai. Dan kurikulum yang dijalankan ternyata kurikulum bukan dijalankan untuk memberi pelajar cemerlang,
untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, melahirkan pelajaran seimbang yang harmonis dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Nampak kalau kita dah faham erti kurikulum yang sebenarnya. Jadi yang pertama berbunyi menjejaskan kecenderungan pelajar. Yang yang Muhammad Sedang Dewan yang saya muliakan, kurikulum sebenarnya ternyata membantu pelajar belajar aspek pengurusan masa. Saya kira tidak wajar dibincangkan tentang pengurusan perempuan. Yang kedua, badan otak yang cerdas, hasil badan yang cergas tidak wujud sebarang isu kelemahan pelajar untuk melumpuhkan pelajaran kerana kurikulum ternyata bernama nilai untuk belajar aspek pengurusan masa dan lain-lain. Yang kedua, mereka menenangkan standar awal Syekh Bakri. Izzalah yang berhormat. Kononnya tidak Izzalah yang berhormat. dengan aktiviti kurikulum. Yang kedua, Izzalah yang berhormat. seorang peminato telah membahas yang ialah menunjukkan bahawa mereka menang juga terlibat pada aktiviti kurikulum. Selesai pembiasan, kita beralih pada sesi penghujaan. Yang pertama berbunyi penyuburan dan pemerkasaan potensi serta bakat. Yang kedua, dan yang beriman dalam kejadian saya terangkan, masa saya bentang bahawa sesungguhnya peringkat kurikulum mampu memangkin kecemerlangan pelajar apabila minat, bakat dan potensi pelajar disemai dan disuburkan, seterusnya meningkatkan tahap kemenjadian pelajar dan tahap penumbuhan ke diri pelajar. Yang kedua, aktiviti kurikulum sebenarnya diasaskan berdasarkan falsafah bahawa semua pelajar dianggap punya minat, punya bakat yang boleh dimajukan dan disuburkan. Terus dinyatakan bahawa semua pelajar boleh dididik dan mempunyai kemahiran untuk mendidik diri sendiri dan orang lain. Jelas menunjukkan terang lagi nyata peringkat kurikulum yang dilengkapi falsafah ini ternyata bermatlamat untuk menyediakan saluran, menyediakan wahana penyuburan bakat adalah hal yang seterusnya akan memangkin kepada kecemerlangan pelajar kita pada hari ini. Jelas, terang lagi nyata. Yang kedua, matlamat kerjaan kita pada hari ini melahirkan orang insan yang serba boleh. Kita mahu melahirkan bakal jurutera yang tidak berbahas, bakal doktor yang aktif bersukan, dan hal ini, potensi ini hanya boleh disuburkan melalui penyertaan dalam kurikulum dan ternyata yang kedua, tidakkah terbukti aktiviti kurikulum mampu memangkin kecemerlangan pelajar untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, Izzalah yang berhormat. dan sosial. Persidakan yang berhormat. Yang berhormat menyatakan bahawa seimbang, namun kebanyakan pelajar zaman kini tidak mampu menyeimbangkan antara kurikulum dan akademik. Penjelas yang berhormat. Amalan Syekh Bakri, Azali Azlan, kesemuanya individu-individu. Tak apa, tak apa. Kita tidak mampu menyeimbangkan diri mereka. Tidak ada bincang dan amat dangkal sekali dakwaan ditaruh oleh pihak pembangkang di seberang sana. Nampak jelas. Kalau yang selesai yang pertama, beralih pada bidang kedua, merupakan kunci pembangunan berat insan secara holistik. Dalam bidang ini, akan saya terangkan, akan saya bentangkan pada segala wakil dewan yang budiman bahawa sesungguhnya penyertaan kurikulum mampu memangkin kecemerlangan pelajar melalui pembangunan kemanusiaan secara seimbang dan menyeluruh dalam usaha merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang, yang harmonis dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Yang kedua, penyertaan dalam kurikulum yang merangkumi 3 komponen utama. Pertamanya sukan, keduanya persatuan gelap, dan ketiga yang tidak berifah. Ternyata memberi rancangan pembangunan sasaran pelajar khususnya dalam aspek disiplin diri, pengurusan masa dan pemikiran strategik. Yang kedua, dalam kurikulum, pengurusan masa dititik beratkan, disiplin diri dipandang serius dan hal ini bakal menunjuk kepada kita akan melakukan rancangan pembangunan sasaran pelajar-pelajar kita terus melahirkan pelajaran yang cemerlang. Maka ternyata terbukti di sini penyertaan dalam kurikulum mampu memangkin kecemerlangan pelajar melalui pembangunan orang insan secara holistik. Yang kedua, saya kira sudah terang jelas lagi nyata. Dapat saya buktikan dengan jelas pada hari ini walaupun tanpa background di sini. Kalau saya jelaskan bahawa sesungguhnya penyertaan kurikulum mampu memangkin kecemerlangan pelajar pertamanya melalui penyuburan
anda. Mohon untuk terima suara. Saya selaku menteri yang pertama mohon untuk terus-terusan mencadang. Parlimen sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdebatan dan selamat bersidang buat kesemuanya. Ramai yang bersidang. Pertua pada hari ini Parlimen bersidang atas satu gagasan usul, iaitu penyertaan co-curriculum pemangkin kecemerlangan pelajar. Selaku kerajaan yang baik, pada hari ini kami berpegang teguh pada premis kami, iaitu penglibatan dalam co-curriculum pemangkin kecemerlangan pelajar atas rasional bagi ejen penyimbang yang dapat menyemarakkan bakat dan potensi pelajar berteraskan 3 dasar hujah utama. Pertama, Tony Pertua pengetahuan merentasi co-curriculum. Yang kedua, penyemburan dan pemerkasaan potensi dan bakat pelajar. Dan yang ketiga, pembangunan modal insan secara holistik. Tony Pertua pada kami di perwakilan kerajaan mendukung penuh usul yang dibawakan 100%, kerana kami yakin dan percaya bahawa rasional yang kami bawakan sebentar tadi adalah relevan. Tony Pertua pada hari ini selaku menteri yang kedua, saya akan menjalankan rutin perdebatan seperti biasa. Pertama, Tony Pertua, saya akan membidas satu persatu hujah pincang yang datang dari meja pembangkang. Kedua, Tony Pertua, saya akan memperbetulkan segala kekhilafan, segala pemisahan konsep yang berlaku di perwakilan pembangkang. Dan yang ketiga, saya akan menegakkan semula premis kami di perwakilan kerajaan. Tony Pertua perlu diingatkan sekali lagi kepada warga dewan sekalian, khususnya perwakilan pembangkang, bahawa sekiranya penyertaan co-curriculum ini mempercepatkan proses kemenjadian pelajar, maka perlulah kita katakan yang mampu pemangkin kecemerlangan pelajar. Tony Pertua pada kami di perwakilan kerajaan dan meletakkan penadaran cukup mudah. Kemudian kami akan nyatakan di mana penyertaan co-curriculum itu mestilah kita katakan. Yang pertama, pelajar menyertai ketiga-tiga komponen utama co-curriculum bertepatan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, mempunyai kehadiran yang penuh dalam menyertai aktiviti co-curriculum. Seandainya salah satu ciri-ciri ini dipenuhi, maka perlulah warga dewan sekalian menyatakan bahawa penyertaan co-curriculum pemangkin kecemerlangan pelajar. Maka Tony Pertua saya mulakan gerak kerja yang pertama dengan melakukan pembidasan secara individu. Tony Pertua setelah bangkitnya pembangkang pertama, terjungak-jungak saya kira belah menceritakan bahawa aktiviti co-curriculum menyebabkan pelajar melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Saya bidas, Tony Pertua mana mungkin pelajar-pelajar ini boleh melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, kerana aktiviti co-curriculum mempunyai modul yang berkesan dan menangani perlakuan dan pelanggaran disiplin pelajar. Tony Pertua, saya tidak berkata kosong. Namun Tony Pertua, saya perkukuhkan keterangan saya menurut kajian dilakukan di Universiti Malaya, nyatakan bahawa aktiviti co-curriculum mampu membentukkan personaliti yang positif dan cara yang paling berkesan dalam menangani masalah disiplin pelajar pada masa kini. Ternyata Tony Pertua bahawa hujah mereka paling tidak relevan untuk diperdebatkan pada hari ini. Selesai hujah pertama, kami tolak. Tony Pertua beliau juga menyatakan bahawa penyertaan co-curriculum membuang masa pelajar. Saya bidas, Tony Pertua mana mungkin penyertaan co-curriculum ini membuang masa pelajar. Tony Pertua penyertaan co-curriculum ini mahu mempunyai modul yang ingin disampaikan kepada pelajar. Tony Pertua, saya perkukuhkan keterangan saya menurut Philip JC dalam bukunya yang bertajuk Tony Pertua Sociology of Sport, menyatakan bahawa nilai-nilai yang terdapat dalam aktiviti co-curriculum dapat diaplikasikan dalam bidang akademik dan pelajar-pelajar berkecenderungan untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Terbukti Tony Pertua, hujah ini cukup pincang dan tidak relevan untuk kita perdebatkan pada hari ini. Ternyata mereka gagal untuk mempunyai usul pada hari ini. Selesai hujah kedua. Tony Pertua sebelum itu telah bangkit kota pembangkang menambah kepincangan dengan menyatakan bahawa aktiviti co-curriculum menjejaskan tumpuan pelajar. Saya bidas, Tony Pertua mana mungkin aktiviti co-curriculum ini mampu menjejaskan tumpuan pelajar, kerana Tony Pertua aktiviti co-curriculum pada Inggeris telah termaktub dalam peraturan kursus pengajian Akta Pelajaran 1996 dan Undang-Undang Pelajaran 1992. Nampak Tony Pertua, pada mereka telah menafikan dasar pendidikan kebangsaan. Nampak Tony Pertua
sudahlah menafikan dasar pendidikan kebangsaan, malah menafikan bahawa aktiviti koklim Inilah yang sebagai berhormat. proses pembelajaran dan pengajaran. Silakan Yang Berhormat. Kami menafikan dasar pendidikan atau apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi atas dasar Silakan duduk Yang Berhormat. pelajar Yang Berhormat, pihak pelajar Yang beliau Berhormat. menafikan dasar pendidikan kebangsaan yang bahawa Yang Berhormat mereka mengatakan bahawa aktiviti koklim kali ini menjejaskan prestasi pelajar, menjejaskan kepala pelajar. Inilah bukti bahawa mereka menafikan dasar pendidikan kebangsaan. Kita ni pertua aktiviti koklim ini dan termaktub dalam dasar pendidikan kebangsaan. Nampak mereka gagal sekali lagi untuk memahami usul. Ini pertua selesai pemindasan secara individu. Kini balik pula pemindasan secara berjemaah. Tak ada kesalahan yang dilakukan oleh perwakilan pembangkang sebentar tadi. Ini pertua bangkit yang pertama dan yang kedua itu tidak mendahului kami dengan tepat. Berkata ini pertua sekira pada hari ini mereka masih ragu-ragu dengan permisi yang mereka bawakan pada hari ini. Ini pertua mereka juga gagal untuk melunaskan beban tugasan yang telah kami lemparkan di pundak pembangkang. Bukti bahawa pada hari mereka tidak punya fakta yang kukuh untuk membidas tujuan kami di perwakilan kerajaan. Ini pertua mereka juga hanya menyatakan kata-kata kosong. Untuk ini pertua mereka tidak menyatakan bahawa statistik kajian yang menunjukkan bahawa penyertaan kurikulum ini sebenarnya membangkitkan kesiapan pelajar. Nampak tadi pertua mereka cuba menegakkan benang yang basah. Tadi pertua selesai pemindasan secara berjemaah, selesai juga gerak kerja yang pertama. Ini balik pula kepada gerak kerja saya yang kedua. Tadi pertua sedar atau tidak, sebenarnya kami di perwakilan kerajaan telah bangkitkan beberapa isu penting sebagai perdebatan kita pada hari ini. Namun Tuan Pertua, isu yang dibangkitkan langsung tidak disentuh ataupun dibidas maupun dibalas di perwakilan pembangkang. Isu pertama Tuan Pertua, isu kenyataan yang dikeluarkan oleh mantan pengarah bahagian sukan seni dan kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan aktiviti kurikulum sebagai aktiviti kependidikan gagal mereka bidas. Isu yang kedua, isu falsafah kurikulum yang menyatakan semua pelajar mempunyai potensi dan bakat yang boleh dikembangkan gagal mereka bidas. Isu yang ketiga, isu aktiviti kurikulum dapat merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan juga gagal mereka bidas. Tuan Pertua, saya rasa isu yang kami bangkitkan sebentar tadi perlulah diberi perhatian sewajarnya oleh warga dewan sekalian. Sekiranya isu ini tidak dijawab ataupun dibalas oleh perwakilan pembangkang, sekiranya pada ini perwakilan pembangkang lekor kami di perwakilan kerajaan lantas lekor penuh usul yang dibawakan. Tuan Pertua, selesai gerak kerja saya yang kedua. Kini balik pula kepada gerak kerja saya yang ketiga. Tuan Pertua, sebelum mengundur diri, ingin saya tegakkan semula premis kami di perwakilan kerajaan, iaitu penglibatan dalam kurikulum pemangkin kecemerlangan pelajar. Tuan Pertua, sekiranya usul pada hari ini tolak, saya khawatir, saya juga bimbang. Isi pendidikan negara kita gagal dalam melahirkan pelajar yang seimbang, lantas menggagalkan hasrat kerajaan Tuan Pertua untuk melahirkan murid insan pada masa akan datang. Dan akhirnya Tuan Pertua, negara kita tidak mampu untuk sebanding dengan negara luar. Justru Tuan Pertua, saya mohon agar usul pada hari ini diterima sebulat suara. Saya selaku Menteri kedua mohon untuk terus menjaga. Pembangkang, seterusnya sidang konsentrasi parlimen sekalian. Assalamualaikum. Selamat bersidang kesemuanya. Bertemu kita sekali lagi di arena penggulungan. Sebelum saya mengarah sebarang langkah, izinkan saya ulangi sekali lagi premis pembebasan kerajaan. Kami katakan pada hari ini penglibatan pelajar dalam kurikulum pemangkin kecemerlangan pelajar atau nasional kurikulum sebagai ejen pengimbang yang dapat menyemarakkan potensi dan bakat pelajar. Harap jelas semuanya. Izinkan saya untuk menggulung terlebih dahulu hujah-hujah pincang kosong pihak pembangkang. Yang pertama berbunyi menjejaskan tumpuan pelajar. Yang Pertua, ternyata ini sangat tidak relevan kerana pelajar-pelajar kita sekiranya menyertai kurikulum diajar pengurusan masa yang baik, dan ternyata banyak individu hebat seperti Amlan Syed Bakri, Azli Azlan ternyata juga ikut kurikulum dan cemerlang dalam akademik. Ternyata yang pertama amat tidak relevan. Yang kedua berbunyi kecenderungan pada individu tidak berfaedah. Yang Pertua, ini lagi tidak relevan kerana dalam kurikulum tidak diajar sebarang individu tidak berfaedah. Saya beri contoh, saya menyertai kadet polis dan saya tidak diajar cara memberikan teman lelaki, dan mereka mempunyai kecil. Ini bukan masalah kurikulum, ini masalah pendidikan sendiri. Ternyata yang kedua juga tidak relevan. Yang ketiga pula berbunyi membuang masa. Yang Pertua, mereka hari ini menolak kurikulum kebangsaan, sedangkan kurikulum
kebangsaan. Amat saya sesalkan. Keduanya, mereka mempertikaikan hanya 10% sahaja kurikulum membantu. Itu bantuan kurikulum dalam kemasan universiti. Sedangkan dalam pengenalan sahsia, kurikulum memberi bantuan penuh untuk melahirkan perjalanan seimbang. Beri perhatian. Yang ketiga, mereka dalam masa penyertaan. Mereka memandang pelajar tidak hadir ke aktiviti kurikulum. Tapi bukan logik. Saya menyertai pembahasan. Tapi, saya tidak hadir pada hari pembahasan. Itu menunjukkan saya tidak menyertai. Jadi, kita hanya membincang penyertaan di mana pelajar hadir. Oleh itu, sebarang aspek ketidakhadiran tidak boleh dibincangkan. Hal itu bukan di bawah kata penyertaan. Kita tidak faham erti penyertaan kurikulum. Selesai. Jadi saya akan menggulung-gulung hujah pihak kerajaan. Yang pertama berbunyi pengetahuan mengatasi kurikulum. Mengatasi kurikulum. Nah, hujah ini telah kami jelaskan bahawa sesungguhnya kurikulum memberi tambahan nilai kepada kurikulum kerana kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang merupakan lanjutan proses pembelajaran itu sendiri. Hujah yang pertama. Hujah yang kedua berbunyi penyuburan dan pemerkasaan potensi serta bakat. Kami telah jelaskan bakat dan potensi dapat disukurkan kerana penyediaan saluran, penyediaan wahana yang mana menyemai, menyuburkan dan memperkasa bakat pelajar. Hujah kedua. Yang ketiga mula berbunyi pembangunan rakyat secara holistik. Kami jelaskan bahawa sesungguhnya kurikulum mampu menjana lonjakan pembangunan yang seimbang, menepati dan merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, melahirkan pelajaran seimbang dan harmonis pada aspek jasmani, emosi, rohani dan sosial. Jelas terang nyata betapa bincang hujah mereka dan betapa begitunya hujah pihak kerajaan. Sebelum saya undur diri, izinkan saya ulangi sekali lagi premis kami barisan kerajaan. Kami katakan pada hari ini penglibatan pelajar dalam kurikulum